Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Tercelanya ujub. Sebelum ni kita telah pun membaca mukadimah yang dipersembahkan oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Sa'id Hawa rahimahullah. Dan sekarang ni kita akan masuk pada kupasan ataupun penjelasan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah sebagaimana yang dinukilkan oleh pengarang kitab kita ini, iaitu di bawah tajuk Bayan Zammil Ujub, yang menjelaskan zam, tercelanya ujub. Ketahuilah bahawa ujub dinyatakan tercela di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Allah berfirman dalam konteks mengingkari sikap ujub, dan ingatlah peperangan Hunain, iaitu di waktu kamu menjadi ujub kerana banyaknya jumlah kamu. Namun jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Surah At-Taubah ayat 25. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan yauma Hunaina idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Ingatlah pada ketika peperangan Hunain di mana kamu merasa takjub dengan jumlah kamu yang ramai, menjadikan kamu berasa a'jabatkum kasratukum, kamu berasa kagum dengan kekuatan kamu sendiri sebab bilangan kamu ramai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmatullahi Allah Ta'ala sekalian, bila kita baca dalam peperangan Hunain, sirah Nabi SAW, peperangan Hunain merupakan peperangan di mana tentera Islam ada pandangan menyatakan lebih ramai daripada musuh 10,000, tentera Islam 12,000. Kerana dia berlaku setelah pembukaan Mekah, menggabungkan pasukan Islam daripada Madinah dan juga daripada Mekah. Tentera Islam 12,000, tentera musuh 10,000. Dan ada buku yang menyebutkan tentera Islam 10, tentera kafir pun 10,000 juga. Jadi menyebabkan ada di kalangan orang Islam yang mereka bersuara ataupun terlepas cakap sama-sama mereka. Hari ini kita tidak akan kalah. Kalau dulu bilangan kita sedikit, kita boleh menang. Apakah hari ini bilangan kita ramai, kita akan kalah? Jadi timbul suara begitu. Bahasa kagum dengan bilangan. Namun apa yang berlaku ketika mana sampai di lereng bukit, tentera musuh iaitu Hawazin telah pun sampai terlebih dahulu dan mereka mengambil tempat strategik. Dari atas bukit mereka menyerang, menghujani panah bertubi-tubi ke tentera Islam sehingga kebanyakannya bertempiaran lari. Tinggallah golongan-golongan teras, Al-Qawaid As-Sulbah, golongan-golongan teras yang biasa bersama dengan Nabi SAW, berusaha payah setia dengan Nabi. Golongan itulah saja yang menunggu. Adapun yang lain-lain semuanya bertempiaran lari. Lalu Nabi SAW berdoa kepada Allah dan Allah menolong. Dan Nabi sempat mengatur kembali saf tentera Islam dan akhirnya mencapai kemenangan. Jika sekian dalam peperangan Uhud, orang Islam menang dulu, kemudian tewas. Dalam peperangan Hunain,
tentera Islam tewas, hampir tewas, kemudian diberi kemenangan bukan kerana bilangan yang ramai itu, tetapi kerana pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Taala sendiri pun sebut, walam tughni ankum syai'a, bilangan kamu yang ramai itu tidak memberi manfaat kepada kamu sedikit pun, kerana kamu menang dengan benar-benar atau betul-betul dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kagum dengan diri sendiri ini termasuk kerana faktor bilangan ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Allah berfirman juga, dan mereka yakin bahawa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Namun Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangkakan. Surah Al-Hashr. Wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Ini orang Yahudi. Ini orang Yahudi yang hidup dalam benteng, dalam kubu. Apabila mereka melakukan khianat kepada Rasulullah dan juga Madinah kerana berpihak kepada musuh yang bersekongkol dengan orang munafik, maka Nabi SAW mengepung mereka di Khaybar. Nabi mengepung mereka. Ya, dan mereka merasakan bahawa bila mereka duduk dalam benteng husun, jadi benteng itu mani'atuhum, akan menyelamatkan mereka daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni daripada Rasulullah dan juga tentera Islam. Tapi kata Allah, fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu, dan Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang mereka tidak sangka. Jadi sebab itu kita tidak boleh bertawakal kepada diri sendiri atau bertawakal kepada benteng. Sebaliknya bertawakal kepada Allah, kerana jika ditakdirkan oleh Allah, apa saja yang kita miliki, ilmu kita, kepandaian kita, kebijaksanaan kita, benteng kita, rumah kita, pagar kita, keluarga kita, anak-anak buah kita, pengikut-pengikut kita, semuanya tidak akan beri guna. Kerana semuanya itu lemah. Semuanya lemah. Yang kuat, Al-Qawiyyu Al-Matin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rada 'ala al-kuffari fi ajabihim bi husunihim wa syaukatihim. Kemudian Allah menolak kekaguman orang kafir terhadap benteng-benteng dan jumlah mereka yang banyak itu. Allah berfirman lagi, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sedangkan mereka menyangka bahawa mereka berbuat baik. Mereka menyangka mereka berbuat baik, tapi sebenarnya di sisi Allah Ta'ala, dan mereka tidak melakukan kebaikan. Di sisi Allah tidak ada kebaikan, kerana kebaikan hanya dihitung oleh Allah apabila seseorang itu beriman dan juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga berkenaan dengan ujub kepada amal perbuatan. Kadang-kadang manusia ujub, kagum kepada amal perbuatan yang salah, sebagaimana ia ujub kepada amal perbuatan yang benar. Ada orang dia melakukan kesalahan, melakukan kesilapan ataupun kesalahan, tapi dia menyangka bahawasanya dia buat baik. Lalu dia berasa dia sudah cukup baik. Dia berasa kagum. Padahal dia sebenarnya berada dalam kebatilan. Dan ada orang juga kagum dengan sedekah dia. Sedekah itu baik. Kagum dengan sembahyang dia. Kagum dengan ilmu agama yang ada pada dia. Itu semua baik. Tapi berubah menjadi tidak baik. Kerana dengan sebab wujudnya kekaguman itu. Kekaguman itu menyebabkan amal yang baik itu menjadi kotor. Kotor dengan sifat tercela yang dimurkai oleh Allah. Jadi sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, Inna Allah tayyibun la yaqbul illa tayyiban. Sesungguhnya
Allah itu baik dan Allah tidak menerima melainkan yang baik. Jadi sebab itu Nabi SAW yang mengajar kita bukan saja perkara-perkara yang berkait dengan zahir, amalan-amalan zahir, tapi juga yang berkait dengan hati, ikhlas, tawaduk, merendah diri dan sebagainya. Sebab itu amal ini ada dua, amal anggota dan juga amal hati. Nabi SAW bersabda, "Salasun muhlikatun syuhun muta'un wa hawa muttaba'un wa i'jabul mar'i binafsih." 3 hal yang membinasakan. Muhlikat, 3 hal yang akan binasakan. Syuhun muta', syuh yakni syahih, bakhil. Muta'un, kekikiran, bakhil, yang diperturutkan. Mana seorang itu dia menuruti sifat bakhil yang dalam dirinya. Itu juga akan bawa kepada kebinasaan. Wa hawa muttaba'un, hawa nafsu yang diumbar. Muttaba', yang dipatuhi. Mana dia hidup dengan dibelenggu, dicucuk hidung oleh nafsu dia sendiri. Dia hidup dengan nafsu. Dia mempertuhankan hawa, keinginan dirinya. Nafsu dalam bahasa Melayu bukan terjemahan kepada an-nafs. An-nafs itu adalah jiwa. Nafs adalah jiwa. Nafsu dalam bahasa Melayu terjemahan kepada hawa atau syahwat. Itu terjemahan kita jumpa dalam Quran. Dalam hadis ini, hawa muttaba'. Yang mana nafsu, dia hidup dengan mempertuhankan kepada hawa nafsu. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan, "Waman adallu mimman ittaba' hawahu bighairi hudam min Allah." Tidak ada orang yang terlebih sesat daripada orang yang mengikuti hawahu. Waman adallu mimman ittaba' hawahu bighairi hudam min Allah. Surah Al-Qasas ayat 50. Tidak ada orang yang ataupun siapakah yang terlebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Itu disebut oleh Allah sendiri dalam surah Al-Qasas. Yang ketiga, yang binasakan, kata Nabi wa'ajab sallallahu alaihi wasallam, wa'ajabul mar'i binafsihi, kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Al-Awsat dari Anas radhiyallahu anhu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini hasan li ghairi. Nabi SAW bersabda kepada Abi Sa'labah ketika menyebutkan generasi terakhir umat ini, maka Nabi menasihatkan dia, "Idza ra'aita syuhan mutta'an wa hawa muttaba'an wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika nafsak." Apabila kamu melihat kekikiran yang diberturutkan, mana menjadi fenomena yang melata dalam masyarakat yang bakhil, hawa nafsu yang diumbar, yang diperturutkan, ataupun hawa nafsu muttaba', muta'an tadi, muta'an yang muttaba' mana yang diikuti, wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika nafsak. Dan setiap orang punya pendapat terhadap pendapatnya,
kekaguman setiap orang yang punya pendapat terhadap pendapatnya, maka alaika nafsak, selamatkanlah dirimu. Ya, fa'alaika nafsak. Fa'alaika ni uslub dalam bahasa Arab dipanggil uslub ilzam. Maknanya ilzamu nafsak. Nah, maka jagalah diri kamu. Tak payah pedulilah mereka. Jagalah diri kamu. Riwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, ia menghasankannya. Jadi kata Imam Tirmidzi, hadis ini hadis hasan. Hadis yang pertama menyebutkan kagumnya seseorang dengan dirinya. Hadis yang kedua ini menyebutkan kagum terhadap pandangan sendiri. Ini suatu yang membahayakan diri, merosakkan diri. Kagum dengan pandangan diri sendiri. Ibnu Mas'ud berkata, kebinasaan ada dalam dua hal, putus asa dan juga ujub. Ini dua kontra. Ada orang dia putus asa, maknanya dia tak yakin langsung dengan diri sendiri. Dia tidak ada langsung keyakinan kepada diri sendiri. Dia bersangka buruk dengan diri dia. Itu dipanggil al-qanut, al-qunut. Tapi pada pihak sisi ifrat pula, lebih pula, iaitu dia kagum dengan diri sendiri. Kalau tadi putus asa dengan diri sendiri dan tidak lagi percaya diri, yang ini pula kagum dengan diri sendiri. Kedua-dua itu, kata Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, adalah faktor kebinasaan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan kedua hal tersebut kerana kebahagiaan tidak bisa dicapai kecuali dengan usaha, pencarian, keseriusan dan perjuangan. Sedangkan orang yang putus asa tidak mau berusaha dan tidak pula mau mencari. Jadi kebahagiaan ni dengan usaha. Sebab itu semalam ada orang tanya, Ustaz, apa sebenarnya takrifan kebahagiaan dalam bahagia dalam Islam ini? Kebetulan ada buku Ana yang baru terbit, riset jiwa, ungkapan-ungkapan para ulama tentang jiwa, tentang hati dan juga jiwa. Diterbitkan oleh Pustaka Permata. Jadi hari ini ramai orang menganggap bahawasanya kebahagiaan ini apabila jiwa kita berasa tenang dan kita tak perlu bersusah payah lagi, itu kebahagiaan. Kerana hidup dengan mudah. Kebahagiaan itu ada sebagai orang menganggap kata mudah. Kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak susah. Tapi kita melihat dalam Quran, Allah SWT sendiri menegaskan, walaqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Surah Al-Balad. Laqad, tidak ada waw. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Memang Allah Ta'ala nak kita di dunia ini bekerja. Nabi ikhtiar. Dunia ini bukan tempat untuk kita berehat sebenarnya. Dunia ini bukan tempat untuk kita berehat. Akhirat barulah tempat kita berehat. Dunia ini Allah Ta'ala nak kita menuhkan masa kita dengan kerja, dengan ibadat dan sebagainya, dengan baca Quran, dengan menghasilkan penghasilan. Karena itu dalam ayat surah Al-Jumu'ah
Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fa idza qudiyatus shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bila kamu selesai daripada solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi mencari kurniaan Allah. Ya, fantashiru fil ardi, bertebaran kamu di muka bumi wabtaghu min fadlillah, dan juga carilah kurniaan Allah, ini rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah apabila kita hidup bekerja untuk mencapai matlamat hidup. Itu sebenarnya kebahagiaan. Sebab itu Imam Hasan al-Banna pernah dinasihatkan, bila orang tengok dia matilah usia yang sangat muda, 28 meninggal, dibunuh. Ya, tapi kegigihan dia tu dalam dakwah itu memang semua orang tahu. Semua, maknanya dia jatuh, dia mengasaskan Ikhwan Muslimun 4 tahun selepas kejatuhan Khilafah Islamiyah, dan di antara cita-citanya adalah untuk mengangkat kembali Khilafah. Untuk mengangkat kembali Khilafah Islamiyah. Untuk Lumus, dia bekerja, dia bergerak ke seluruh Mesir. Mesir ni luasnya 7 kali ganda Malaysia. Dan dia mengasaskan Ikhwan Muslimun di seluruh Mesir. Walaupun Ikhwan Muslimun ni dia banyak musuh. Tapi yakinlah, nanti bila Islam bangkit, naik semula, nanti Islam ni, sejarah ni ditulis oleh orang menang. Sekarang ni Islam ni tewas. Umat Islam tewas hari ini. Banyak sejarah-sejarahnya adalah sejarah yang palsu, yang ditulis oleh musuh-musuhnya. Seumpama sahabat-sahabat, sejarah sahabat-sahabat direkodkan oleh Syiah. Yang rekod Syiah tentang sahabat ini, yang baik itu hanyalah Ahlul Bait saja. Sahabat-sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, semua ditulis dalam buku-buku sejarah Syiah sebagai orang yang sangat hina, sangat keji. Begitulah sekarang ni sejarah ditulis oleh musuh-musuh Islam. Siapa yang perjuangan Islam, yang mengangkat penjihad, akan ditomah oleh musuh-musuh sebagai ekstrim, sebagai orang yang ada kepentingan dan sebagainya. Dan insya-Allah tunggu dalam 100 tahun lagi, barulah kita tahu siapa sebenarnya. Ya, sejarah, catatan-catatan hari ini, catatan banyak dipalsukan. Seumpama penjajah dulu, dia menulis sejarah, Abdul Rahman Limbung pemberontak, Dul Said pemberontak, Tok Janggut pemberontak. Tapi hari ini barulah kita sedar, mereka bukan pemberontak. Mereka adalah pejuang-pejuang Melayu. Jadi sebab itu nasihat anda sendiri kepada kawan-kawan, jangan terpengaruh dengan tulisan-tulisan yang mengatakan bahawa Syekh Muhammad Abduh, Rashid Ridha itu semua tali barut, missionary lah, begitu begini sebagai termasuk Hasan al-Banna, Syed Qutub dan sebagainya. Itu semua catatan-catatan yang padahal kalau kita baca mereka ni, masa hayat mereka ini tidak ada masa untuk diri mereka sendiri. Masa mereka adalah untuk Islam. Jadi bila orang melihat anak-anak murid dia, kawan-kawan dia melihat dia terlalu gigih, dan keletihan, kadang-kadang nampak bayangan keletihan pada wajah, nanti masih tetap nak bekerja. Jadi mereka nasihatkan dia, berehatlah, biar kami pula yang bekerja. Tapi apa kata Imam Hasan al-Banna? Dia kata, wadan sanana mutawilan. Dia kata, biarlah hari ini kita betul-betul lumus, kerana besok, mudah-mudahan besok kita akan berehat panjang. Tapi kalau hari ini kita tidak buat apa-apa, bimbang takut nanti dalam kubur, nanti di akhirat nanti kita diseksa, dan kita diseksa di dalam neraka Allah SWT. Dan kita tahu bahasanya ahli neraka ini amilatun nasibah, terpaksa bekerja lagi payah. Ketika mana ahli syurga berehat, tapi ahli neraka terpaksa bekerja lagi payah. Kerja pula kerja yang sia-sia. Jadi sebab itu kebahagiaan dalam hidup ini adalah bekerja. Kebahagiaan dalam hidup ini adalah bekerja. Ibn
Ibn Mas'ud menyebutkan kedua hal tersebut kerana kebahagiaan tidak bisa dicapai kecuali dengan usaha, pencarian, keseriusan dan perjuangan. Sedangkan orang yang putus asa tidak mau berusaha dan tidak pula mau mencari. Sementara orang yang ujub beranggapan bahawa ia bisa mencapai kebahagiaan dan menggapai tujuannya sehingga ia tidak mau berusaha lagi. Dan ubah. Sementara orang ujub beranggapan bahawa dia telah mencapai kebahagiaan dan menggapai tujuannya. Sehingga mana dia telah berusaha sebelum ini, orang ujub ini dia berusaha dan dia merasakan aku telah berjaya. Aku telah berjaya. Maka dia berhenti di titik itu. Orang ujub. Dan dia telah mencapai kebahagiaan dan menggapai tujuannya sehingga ia tidak mahu berusaha lagi. Kerana apa yang sudah ada tidak perlu dicari lagi dan apa yang mustahil juga tidak perlu dicari. Ini patut dititik di situ. Kerana apa yang bila orang tu dia ada penyakit kunut, putus asa dan ada penyakit ujub, maka mereka ni akan orang yang putus asa daripada awal lagi. Dia tak berusaha sebab bagi dia dah tak mampu nak buat apa-apa lagi. Orang yang ujub pula, dia berusaha kemudian dia berhenti di satu titik. Dan dia tak mau buat apa-apa lagi kerana dia dah berjaya, kata dia. Dia sudah berjaya. Dia sudah memiliki pengaruh, dia sudah memiliki kekuatan. Dan dia bersandar kepada pengaruh dan kekuatan dan sebagainya. Jadi kedua-dua itu akan menyebabkan kegagalan. Kebahagiaan dalam anggapan orang yang ujub sudah ada. Jadi tak perlu dicapai lagi, tak perlu cari lagi. Dan sudah dicapai. Dan sebaliknya bagi orang yang putus asa adalah mustahil untuk dia mencapainya. Oleh itu Ibn Mas'ud menghimpunkan dua hal ini sebagai faktor kegagalan. Allah berfirman, maka janganlah kamu mengatakan diri kamu suci. Fala tuzakku anfusakum. Jadi dalam proses kita mentarbiyah diri, jangan pernah kita sebut bahawa kita dah suci, kita dah bersih. Tetap belum bersih. Mesti bagi bersihkan lagi. Sebab itu kita disuruh oleh Allah SWT untuk salat pada setiap hari. Jangan merasakan kita sudah mencapai martabat lalu kita tak perlu salat lagi. Tidak akan mencapai. Manusia ni khuliqal insan dha'ifan. Diciptakan manusia itu dengan serba lemah. Jadi tidak pernah manusia ini menemui titik bersih ataupun suci di dunia ini. Di akhirat sajalah. Apabila kita masuk dalam syurga, barulah Allah Ta'ala mentakdirkan kita ini berada dalam ciptaan yang bersih, yang suci, yang tidak ada cacat celah lagi. Di dunia ini, manusia ini penuh dengan cacat celah. Dia merasakan dia bersih, maka perasaan merasakan dia bersih itu pun sudah dikira sebagai cacat. Sudah dikira sebagai cacat. Maka janganlah kamu menyatakan dirimu suci. Ibnu Jurayj berkata artinya, apabila kamu telah melakukan kebaikan, maka janganlah kamu menyatakan aku telah melakukannya. Zaid bin Aslam berkata, janganlah kamu menganggapnya baik. Maknanya maksud ayat tadi, janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Jadi janganlah, maksud kata Zaid bin Aslam, janganlah kamu menganggap diri kamu adalah baik. Ini adalah makna ujub. Menganggap diri baik adalah ujub. Begitu juga kata Jurayj tadi. Bila kita melakukan kebaikan, maka janganlah kamu menyatakan aku telah melakukan kebaikan. Mana? Sebutlah aku belum melakukan apa-apa. Aku belum melakukan apa-apa dan aku kena buat lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, kita berhenti di situ insya-Allah. Jadi kita sambung lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.